Kemudian bila kita cerita mengenai ilmu falak, tuan-tuan sekalian, kita cerita mengenai navigasi. Navigasi ni maknanya ilmu pelayaran lah. Ilmu pelayaran Okey. Orang Arab adalah orang antara yang awal pandai berlayar dengan laut lepas, laut besar. Orang Arab lebih dulu lagi daripada orang Cina sendiri pun. Ini kita cerita maknanya sebelum Nabi SAW lagi. Ni kita sebelum zaman Nabi lahir pada 570 Masihi. Kalau ikut Masihi dia 570 Masihi, orang Arab telah sampai ke bahagian-bahagian belah kita ni. Jadi orang Arab dia datang sini, dia mencari bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Jadi bahan terbaik memandikan mayat, kapur barus, berada di Nusantara. Barus satu tempat 12 jam perjalanan daripada Aceh. Jadi orang Arab telah sampai sini. Dalam bahasa Arab, barus dipanggil fansur. Fansur kan ada nama ulama yang dinisbahkan dengan nama tempat barus, Al-Fansuri. Contoh Syekh Hamzah Al-Fansuri. Jadi fansur ni dia bahagian Sumatera. Tuan-tuan sekalian, zaman dulu bahagian sini ni hanya ada dua tanah saja. Satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Tanah Melayu ni bermula dari Sumatera, Palembang, Riau, itu semua adalah orang Melayu. Jambi itu semua orang Melayu. Jambi belah kita semenanjung Melayu, sampai selatan Thailand, bawa kepada Filipin, bawa sampai ke Cambodia sana, itu semua adalah tanah Melayu. Itu gugusan tanah Melayu. Jawa ni bermula daripada Jakarta sekarang ni ke bawah, itu tanah Jawa. Dan orang Melayu orang yang awal dapat Islam dulu, sebab orang Arab telah sampai ke kawasan situ kita ni. Balik tuan-tuan sekalian Google nama Barus. Dia gerbang pertama Islam sampai. Waktu tu Rasulullah hidup lagi. Tapi benda ni kita tak banyak tahu. Tapi sekarang bukan rahsia dah. Kajian telah dibuat, dah universiti-universiti banyak dah buat kajian. Islam datang ke Nusantara waktu Rasulullah hidup lagi. Cuma belum jadi sebuah kerajaan. So takrifan penjajah kata kita dapat Islam lambat, maknanya sebuah kerajaan Islam Melaka atau kurun ke berapa, kerajaan Islam Terengganu itu kurun ke-11, kurun ke-12. Tapi Rasulullah ada lagi, maknanya Islam telah sampai. Type Barus kat Google, Barus gerbang pertama Islam di Nusantara, dia gerbang pertama. Tapi waktu tu belum sebuah kerajaan, baru masyarakat yang telah Islam. Dan kajian menyatakan bahawa waktu Rasulullah SAW ada lagi, orang Arab telah sampai ke sini. Allah sebut dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Orang Quraisy tu dia biasa mengembara. Kalau dalam jalan darat musim sejuk ke Yaman, musim panas ke Syam sekarang Syria lah. Dan juga maknanya laluan-laluan lautnya. Okey. Dan orang Arab adalah orang yang pertama menggunakan bintang utara tu, sebagai rujukan pelayaran jauh, pelayaran laut lepas. Dan dia mula membuat navigasi. Mula-mula pakai ibu jari macam ini ya. Kalau kita tambahkan maksudnya literature review kita, ataupun boleh sekarang ni banyak benda-benda fakta-fakta yang bagus boleh dibaca lah untuk rujukan awal di Google Scholar. Bukan Google yang sekarang ni, Google sekarang ni mengarut macam benda type Google Scholar, kat situ tuan-tuan boleh search benda-benda yang diiktiraf oleh universiti sendiri pun. Benda-benda ini benda yang bukan rahsia dah, mereka dah mula kongsikan dekat umum benda-benda ni. Jadi maknanya orang Arab telah mula berlayar lah, dan mereka orang yang menggunakan bintang utara tu sampai ke sini tu. Ini antara alat-alat navigasi yang dibuat sampai Sixtan ni Zatus Sudus. Alat ni saya ada waktu saya belajar ilmu falak, tapi malam ni saya tak bawa lah. Waktu saya ngajar benda ni dekat Masjid Hasanah Bangi tu, saya bawa benda ni. Ni benda ni benda ni dia boleh cerap bintang dan boleh catatkan koordinat dia, macam bulan ke bintang ke, untuk mencari
arah sesuatu arah lah. Ni sextant. Ini semua adalah permulaan, adalah maknanya orang Arab yang bina. Okey. Jadi setelah kita tengok tadi, daripada ilmu falak ni dengan bintang ni juga wujudnya ilmu navigasi, dan apabila berkembang kompas, orang Cina mula buat daripada ilmu bintang ni mereka cuba buat kompas, barulah berkembang ke barat. Waktu tu barat dark age, dia tak erti benda-benda ni pun, dia belayar tapi secara sungai macam tu je. Contoh macam orang-orang Viking, dia bukan belayar ke laut lepas yang besar tu, jadi mereka mula belayar tu, berani belayar lepas teknologi kompas ada. Itu pun kalau kita tengok Christopher Columbus yang tunjukkan dia benua Amerika pun adalah orang Islam. Dia punya tim tu adalah orang Islam Morocco, bukan dia tu jumpa, tapi sebab dia yang memulakan perjalanan tu, dia lah dapat nama, tapi tetap orang Islam juga yang akhirnya jumpa satu benua yang lain yang terpisah daripada tanah besar ni. Okey. Kemudian daripada bintang ni juga mulalah penciptaan kalender dan jam. Ini Allah sebut dalam surah Yunus ayat ke-5. Surah Yunus ayat ke-5 ni Allah sebut, auzubillahi minasyaitanirrajim, والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah, yakni tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maka Allah menciptakan demikian itu melainkan dengan hak, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui perjalanan bintang dan juga perjalanan bulan. Okey. Dalam dunia ni ada dua kaedah mengira tahun. Satu melalui kitaran matahari. Orang barat dia menggunakan kitaran tu kitaran matahari. Orang timur, orang Arab, orang timur, orang Jewish, orang Yahudi, orang timur, orang Jawa, orang Melayu kita orang timur, orang Thailand orang timur, orang Cina orang timur, orang Jepun orang timur. Orang timur menggunakan kiraan bulan. Itu beza dia. Jadi orang barat dia menggunakan kaedah tahun, dan kaedah tahun ni dia akan kira, ada kiraan dia, boleh kira musim dan sebagainya. Bagi orang timur, kita dulu ada kiraan tahun adalah kiraan bulan. Kiraan tahun menggunakan matahari. Satu tahun berapa hari? Satu tahun berapa hari? 365. Salah. Berapa? 364. Salah. Apa? 365 suku. Sebab tu setiap 4 tahun, macam tahun ni ada 29 hari. Tapi suku tu tak nampak sangat pada bintang tu, tapi ada dalam kiraan tu. Jadi maknanya untuk genapkan dia setiap 4 tahun, dia akan jadi satu hari. Itu bulan Februari baru ni kita ada 29 hari bulan. Biasa 28 hari bulannya. 365 hari suku. Suku pun berkira. Okeylah 365 hari lah. Cuma mana kalau tak mungkin suku tu setiap 4 tahun kena tambah sehari lah. Kiraan bulan setahun ada berapa hari? Setahun ada berapa hari? Kiraan bulan setahun. Siapa boleh jawab? Kalau boleh jawab, saya bagi hadiah sekotak tisu premium. 354 hari. Jadi beza tahun kiraan bulan dengan tahun kiraan matahari 11 hari. Beza ni so jadi tahun kiraan bulan 354 hari.
Tahun kiraan matahari 365 hari suku. Jadi maknanya sistem, dia panggil sistem solar dan sistem lunar ni kiraan matahari dia ada dua kiraan. Okey. So ini maknanya walaupun kita nampak bulan Islam tu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jabid Awal, Jabid Akhir, sebenarnya orang Yahudi juga ada nama-nama bulan dia. Kita orang Melayu pun ada nama-nama bulan kita tahu. Jawa ada nama bulan, orang Thailand ada nama-nama bulan dia. Dia kiraan bulan. Orang Timur ni banyak kiraan bulan. Jadi beza dia adalah itulah 354 hari. Dan kat sini kita boleh tengok mukjizat Quran dalam surah Kahfi. Okey, cuba kita tengok surah Kahfi ayat 25 ni. Surah Kahfi ayat 25, Allah Subhanahu wa taala sebut walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Allah tak sebut 309 tahun, Allah sebut 300 dan ditambah 9 tahun. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab dua-dua kaedah pengiraan tahun. Kalau kiraan matahari dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan bulan dia jadi 309 tahun. Ini mukjizat Quran surah Kahfi ayat 25. Jadi maknanya kalau orang timur baca, mana boleh ni, kalau kira tak cukup ni, maka tak 309 tahun. Oh betul 309 tahun. Orang barat 309 tahun, mana kurang ni 300 tahun. Kira dua-dua betul tuan-tuan sekalian. Ini mukjizat Quran. Ini ilmu falak yang Allah sebut dalam Quran. Kalau kita congkil kan, masya-Allah. Jadi kalau kita baca Quran, kita nampaklah indahnya macam mana falak tu dalam Quran tu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala.